Buat apa tu? Hari ni cikgu nak kongsi sesuatu. Jom masuk kelas cikgu. Okay, saya nak awak buka buku teks awak, muka surat 29. Sambil-sambil tunggu awak, cikgu baca, oh soalan ni bagus sebab dia ada soalan pemahaman untuk jawab secara kritis dan kreatif dan juga ada ulasan. Itu yang saya suka tu. So itulah dia cerita tentang Jian Hui. Jian Hui ni ialah seorang pengawas. Jadi dia stres sebab pelajar-pelajar kat sekolah tu selalu peningkan kepala dia. So maksudnya mungkin ada orang yang tak pakai tanda nama, yang tak reti jaga jarak, yang selalu buat bising dalam kelas. Jadi dia pening kepala sebab dia nak bantu cikgu. Dia nak cuba jadi seorang pengawas yang terbaik dekat sekolahnya. Jadi Cikgu Tan Ivy ni selaku guru bimbingan dan kaunseling panggil dia masuk ke dalam bilik kaunseling dan mengajar dia latihan pernafasan. Okey, jom kita buat sama-sama Awak stres tak? Stres tak ni? Stres? Tak stres? Okey. Ya. Okey, tak apa. Kita tak perlu berdiri dan kita tak perlu jarakkan kaki. Cumanya saya nak awak longlaikan tangan. Relax. Alright. 1, 2, 3. Tarik nafas. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Hembus. Alright. Sekali lagi. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Hembus. Okey. Daripada kepala pandang lagi sekali. Okey, tarik nafas. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Hembus. Okey. Saya rasa awak dah kurang mengantuk. Betul? Sebabnya bila oksigen sampai kat kepala kita, kita akan kurang mengantuk. Okey. So dia kata kat sini bayangkan masalah yang awak hadapi tu selesai setiap kali awak buat hembusan. Okey. So kita jawab dulu persoalan ni. Okey, cikgu nak cakap dengan awak dekat dalam exam, soalan 23, 24, 25, dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar soalan macam ni. Dia ambil dia bawah tu. Mengapakah Jian Hui berasa resah? Kenapa dia rasa resah? Kerana dia berasa takut jika dia gagal dalam peperiksaan. Lagi? Dan juga risau akan tanggungjawab berat yang ditugaskan kepada dirinya. Risau akan tanggungjawab berat yang ditugaskan kepada dirinya yang menjadi ketua pengawas sekolah. Itu jawapan yang paling tepat. Okey, soalan nombor 2. Mengapakah Jian Hui berjumpa dengan guru bimbingan dan kaunseling? Kerana dia memerlukan bantuan untuk menangani stres yang dihadapinya. Okey, betul jawapannya. Dia memerlukan bantuan ataupun dia memerlukan orang untuk untuk membimbingnya bagi menyelesaikan masalah. Tak kisah. Sebab mengapakah ni soalan kalau ada gambar otak tu maksudnya kena guna ayat awak sendiri. Okey, soalan nombor 3. Bagaimanakah stres dapat diatasi? Okey, cikgu nak awak bagi 3 poin untuk jawapan awak tapi buat 2 ayat. Faham tak? So, pendek kata kalau dalam exam soalan ni 4 markah. Okey, kalau 4 markah maksudnya cikgu suka sebenarnya 2 poin dah cukup tapi cikgu suka buat 3 poin. Bagaimanakah stres dapat diatasi ni? Awak kata pada pendapat saya stres dapat diatasi dengan cara, sebab dia kata bagaimana. So, kalau bagaimana mesti dia nak cara. Okey. Okey, kita pergi ke soalan nombor 3. Nombor 4. Jika Jian Hui terus berasa resah, apakah yang akan berlaku kepadanya? Kalau awak resah aja, apa yang akan berlaku kepada awak? Boleh menjadi kemurungan. Lagi? Kurang selera makan. Betul. Lagi? Tidur tak lena, cikgu. Yes, tidur tak lena. Cepat marah. Cepat marah, betul. Okey, sebenarnya jawapan dia ada dekat ni. Kenali kemurungan ni. Jawapannya ada dekat sini. Ni, dia mudah merasai kesedihan dan kepiluan. Awak boleh berujuk muka surat 24 untuk jawapan yang lebih tepat. Kenapa soalan-soalan macam ni selalu keluar? Betul. Memang. Sebab kamu tahun 6. Ini kamu kecil lagi. So, kita anggarkan bahawa pelajar tahun 6 mula menghadapi stres kerana awak UPSR, awak PSRA, apa lagi satu ujian? UPKK. Kesan besar yang awak akan hadapi dengan usia awak yang muda. Jadi, kemungkinan awak akan stres. Tapi, awak tak tahu yang awak tu setengah stres.
Antaranya ialah yang ciri-ciri kemurungan tu. Awak mula salahkan diri, awak rasa mak ayah awak letak harapan tinggi sangat. So, jawapan yang nombor 4 tu rujuk balik nota sebelum ni ataupun awak tengok muka surat 24 tadi. Jelas tak? Okey, sekarang ni inilah tugasan kita untuk malam ni sebenarnya. Buat ulasan tentang kesan latihan pernafasan. Tu, okey, kalau kita tengok kat sini balik semula. So, kesannya ialah dia kata meningkatkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida, melegakan keresahan, tidak berserta tekan. Okey, kesan latihan pernafasan. So, saya ambil yang daripada situ satu and then saya akan tambah juga lagi satu. Okey. Ni cikgu ambil dan cikgu alter sikit daripada awak punya buku tu. Cikgu alter sikit. So, dia akan jadi ialah kesan latihan pernafasan. Kita ada 3. Yang 2 tu cikgu ikut dekat dalam buku. 2 lagi cikgu tambah daripada pembacaan cikgu sebentar tadi. Okey. Yang pertama ialah meningkatkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Apabila kita bernafas betul-betul, okey, kita nafas betul-betul, oksigen dalam badan kita akan bertambah dan karbon dioksida kita keluarkan secara serentak. Apa bagusnya oksigen dekat dalam badan kita? Dapat bernafas dengan baik ataupun awak kata boleh mengurangkan keletihan pun boleh juga. Okey. Untuk awak mendapat isi yang bagus bagi awak punya ulasan, ada 2 benda je awak akan cari. Yang pertama, kalau student saya, dia memang dah tahu dah. Contoh dan yang kedua, kesan. Meningkatkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Macam mana contohnya, macam mana dia boleh berlaku? Dengan adanya aktiviti tarik dan hembus nafas. Okey, contohnya. Bernafas dengan baik. Dapat bernafas dengan baik. Ataupun awak boleh kata bekalan. Yes, bekalan oksigen yang cukup. Yang kedua, dia kata melegakan keresahan. Macam mana boleh legakan keresahan? Sebabnya, bila awak tarik dan hembus nafas ni, awak akan macam dalam keadaan yang relax. Awak dalam keadaan yang lebih tenang. Okay? Tarik dan hembus nafas ni contohnya ialah akan menjadi lebih tenang. Kalau awak tenang, apa kesan dia? Fikiran lapang. Yes, awak dapat berfikir dengan lebih baik ataupun awak mungkin ada idea-idea yang lebih bagus lagi. Lebih bertenaga dan fokus ni tadi saya nak ambil jawapan Ryan. Okay, bila oksigen sampai ke otak, awak akan otak cerdas. Yes, betul. So, bila oksigen sampai ke otak, awak tidak mengantuk. Awak akan lebih cerdas. Okey, melancarkan peredaran darah. Macam mana oksigen dengan bernafas boleh melancarkan peredaran darah? Contohnya apa? Okey, kalau dekat dalam My Health portal, okey, dia kata ialah semasa stres, pernafasan kita akan menjadi cepat tanpa kawalan. Ini menyebabkan pembuluh darah mengecut lalu mengeluarkan karbon dioksida yang tinggi. Sebenarnya amat penting untuk kita menjaga kadar metabolisme dalam tubuh untuk mengawal stres. Dengan mengamalkan teknik pernafasan yang betul, kita akan menjadi lebih tenang dalam situasi yang tegang. Dia dapat meningkatkan pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida, meningkatkan peredaran darah dan dia akan mengurangkan ketegangan. Okay, so maksudnya ialah melancarkan peredaran darah. So, bila kuantiti oksigen tu lebih banyak dan lebih stabil, dia akan meningkatkan dia punya, melancarkanlah aliran darah. Okay, darah kita, dia pergi ke mana? Daripada paru-paru, dia pergi ke mana? Satu dia pergi ke otak, satu lagi dia turun ke kaki. Okay, satu dia pergi ke otak, satu lagi dia turun ke kaki sebab dia cycle kan? So, dia ada 2. So, melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh. That's why, kalau awak terluka, terus je berdarah tangan awak tu. Cara nak menulisnya, cikgu rasa cikgu memang dah berkali-kali ajar. So, dia punya pendahuluan akan jadi, cikgu akan tulis warna merah. Maklumat je tulis. Kalau awak tulis maklumat ni confirm tak salah. Maklumat menunjukkan. Nak kena tulis tentang tak perlu. Dalam bahasa Melayu sebab menunjukkan tentang tu sebenarnya salah. Menunjukkan ialah kata kerja transitif. Menunjukkan tentang tu, tentang bukanlah transitif. Sebaliknya ialah kata sendi nama. So, tak boleh kita gunakan. Menunjukkan kesan, latihan, pernafasan kepada Manusia.
Ini perenggan 1. Yang perenggan 2 dia, awak teruslah buat antara. Boleh tak buat antaranya? Tidak digalakkan. Tetapi awak tulis antara kesannya, antara faedahnya, antara impaknya. Semua tu boleh. Kesannya adalah dapat meningkatkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam mana? Dalam tubuh badan kita. Dalam tubuh. Awak nak ambil contoh ataupun awak nak ambil kesan? Cikgu nak ambil kesan. Kalau awak nak ambil contoh pun boleh. Oleh itu tubuh akan memperoleh bekalan oksigen yang cukup. Dah dapat markah. Isi tersurat dapat markah, isi tersirat dapat markah. Okey. Selain itu, latihan ini boleh melegakan keresahan seseorang kerana fikiran akan menjadi lapang apabila apa? Apabila kita bernafas dengan baik. Di samping itu, bernafas dengan betul akan membuatkan kita kelas. Kita tidak akan mengantuk kerana oksigen sampai ke otak. Akhir sekali, aktiviti ini boleh melancarkan peredaran darah kerana kuantiti oksigen dalam tubuh lebih stabil. Dah siap. Yang menanda akan cari isi tersurat dan isi tersirat. Dalam penandaan tak ada penolakan markah kalau ayat awak lebih. Okey? Dalam penandaan untuk ulasan, dia nak cari isi tersurat dan isi tersirat. Okey? Dia nak cari isi tersurat dan isi tersirat. Kalau awak tulis isi tersurat sahaja, 8 markah maksimum diberikan. Kalau awak buat 1 isi tersirat, at least 1 isi tersirat, awak boleh dapat 12. Tapi kalau awak buat semua isi tersirat, awak boleh dapat 15/15. Macam mana? Cikgu harap anda belajar sesuatu. Jangan lupa like dan subscribe. Bye.